Dan dia menipulah, kita kira teranglah menipunya. Dan dia kena kafarah gapo lah. Hak ni kalau lagu saat ni, lagu mana? Nak kiranya kalau dalam kes mahkamah, kena pakai hak qadi, kena pakai hak hakim. Sampailah terbukti pula lah, cara pula. Misalnya ada bukti-bukti yang lain, cara pula bahawa bukan anak ni, barulah hakim kata tidak, pula. Jadi dalam masa tu pakai mengikut hak hakim. Nak rayaknya dari segi keputusan mahkamah tu ada nilai dia yang tersendiri, ada nilai dia yang tersendiri. Mana masyarakat kena terima lah hak tu. Mungkin betul, mungkin tak betul. Kalau tak betul pun duduk dengan keadaan tak betul, gitulah. Banyaklah kes-kes berlaku dalam masyarakat ni gitu kan. Jadi hak hakim buat tu kira hak tu. Kita kena pakai lah. Walaupun hak sebenarnya tidak lagu tu, kita kena carilah pula bukti-bukti lain. Kalau kita nak menghapuskan dakwaan yang pertama tu, mahkamah keputusan dia tu gitu dah. Mahkamah hak dunia lah ni pun lagu tu juga. Ya setakat hak zahir lah. Lepas tu kalau ada bukti hak lain pula, bukan hak ni pembunuh sebenarnya orang lain, tu kena bukti lain lah. Hak dia putuskan dulu tu, katakanlah siapa bunuh dah, hukum bunuh dah orang. Kalau dalam pemerintah Islam pun serupa juga. Mana dia tidak boleh tahu hakikat yang sebenarnya. Cumanya Allah SWT mengampunkan, memaafkan. Tidak salah kalau hakim tu, maknanya setelah dia bercara berdasarkan bukti yang zahirnya, kalau siapa ke bunuh orang pun, kalau siapa ke kerak tangan orang pun, dia kira dia tidak salah. Sebab apa? Kalau tidak, tak jadi kerja. Sebab kemungkinan salah tu memang ada semua. Dia kata ini perkara yang disepakati ijma' oleh ulama. Ijma' dah. Itu Imam Nawawi sebut dari segi hak sani. Dalilnya iaitu hadis inilah dan ijma' ulama. Kata lagu tu. Adapun kalau seseorang itu bersumpah bukan dengan sebab qadi minta, hakim minta dia bersumpah, orang lain minta dia bersumpah, dan dia melakukan tauriah, tauriah itu berguna kepada dia, maknanya dikiranya niat dia. Sebab kita kata Nabi Ibrahim tadi, mana tauriah itu dipakai. Dan orang yang bercakap secara tauriah ni, kita tak boleh kata dusta dia, tak boleh kata dusta. Dan dia tidak melanggar sumpah dia tu. Maknanya tidak ada pelanggaran apa-apa lah. Sama ada dia bersumpah daripada awal lagi tanpa ada siapa-siapa minta dia bersumpah, ataupun hak selain daripada qadi, hak selain daripada hakim minta dia bersumpah, maka tauriah boleh melepaskannya. Boleh melepaskannya daripada sumpah tu. Qadi ataupun naib dia. Dan tidak dikira niat orang yang minta bersumpah selain daripada qadi. Yang dikiranya niat dia tu. Lepas tu apa yang dia mau pelawak tu lagu tu. Kita kata kalau pelawak tu tak betul dah bersumpah tu. Sekarang ni mu kata tidak adik-beradik kamu pula di luar ni. Di tempat lain lah misalnya kita kata. Jadi makna kamu telah langgar sumpah. Bila telah langgar sumpah kamu, kamu kena bayar kafarah lah. Misalnya kalau orang kata gitu, dia kata tak ada langgar apa. Saya royak betul dah tu. Tak ada hak tak betul, tak ada langgar apa-apa. Misalnya dia kata gitu, boleh diterima kalau di luar. Lepas tu sampai orang tu tertipu dengan dia molek kau lagu tu. Soal molek tu soal lain hak tu. Tak molek lah, tapi nak royaknya dia terlepas daripada kafarah, daripada gapo ke terlepas. Begitu. Jadi kesimpulannya, iaitu yamin ini, sumpah ni mengikut niat orang yang bersumpah. Itu hak umumnya. Kecuali hak tadi lah, hakim tadi. Kalau hak lain-lain mengikut niat orang yang bersumpah dalam semua keadaan. Kecuali kalau qadi ataupun naibnya minta dia bersumpah, maka itu mengikut niat orang yang meminta bersumpah. Jadi dipakai hak tu lah, hak dia faham. Jadi keputusan pun dia buat mengikut dia faham. Inilah maksud hadisnya. Begitulah secara ringkas.
Lepas pada tu, kalaulah dengan sebab dia tu kecek tak betul, dia melakukan tauriah tu sehingga jadi orang keliru hak orang lain diberikan kepada orang lain, tu berdosa lah dia. Berdosa. Tak betul lah. Dan maknanya tetap hak tu hak orang lain. Sampai satu masa misalnya dia bertaubat katakanlah, ni ada salah satu kesalahan dia. Dulu sampai dia bersumpah jadi mengelirukan orang. Jadi hukuman tu diputuskan mengikut hak zahir lah. Dia nak bertaubat, dia tahu tu hakikatnya muka diri dia sendiri, dia tahu. Dia telah ambil dah hak orang, dia kena hantar balik. Baru jadi. Kalau tidak tak boleh. Sebab hak orang tetap hak orang. Dia ambil dengan cara tak betul tu tak boleh. Gitu lah. Hak orang tetap hak orang. Itu maknanya dia ambil secara tak betul lah. Cara tak betul. Hadis yang kedua dia sumpah tu juga makna dia. Sumpah itu adalah mengikut niat orang yang meminta bersumpah. Yang dimaksudkan orang yang meminta bersumpah di sini ialah hakim ataupun naik dia saja, bukan orang lain. Kalau hak lain, kes lain lebih banyak dia mengikut niat orang yang bersumpah tu sendiri. Mengikut niat orang yang bersumpah tu sendiri. Jadi mengikut niat orang yang bersumpah tu sendiri, itu lagu mana? Misalnya dia kata dia sumpah tak saya makan daging. Misalnya tak saya makan daging, tapi dalam hati dia niat dah daging ayam dah. Daging ayam dah. Daging ayam tu tak termasuk lah. Mana kalau dia makan daging gola ayam baru langgar sumpah dia. Kalau makan ayam tu tidak langgar sumpah dia, muka dia kecuali dah dia niat dah. Hak tu tak termasuk dalam niat dia. Itu mengikut niat dia lah. Lepas tu mungkin orang lain keliru. Orang lain tidak kata tak saya makan daging ke ni. Dia mau kata dah, ni daging ayam pun daging juga. Tak apalah kalau mengikut niat dia. Niat dia tu, dia kata dia mengikut niat dia tu daging, maksudnya daging lembu, daging kecuali ayam. Gitu. Kecuali ayam. Mengikut niat dia. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Yang ni kalau dia makan ayam bukan makna melanggar sumpah dia. Tidak kata kena bayar kafarah ke apa, tak ada lah, muka dia tidak langgar sumpah. Kecuali kalau dia makan kambing misalnya. Itu baru langgar sumpah dia. Bila langgar bukan tak boleh. Boleh langgar tu, pakai molek lah langgar sumpah tu. Cuma kena bayar kafarah. Tu jelah. Jadi oleh kerana niat-niat ni kan semacam pengecualian dalam sumpah, maka dengan sebab itu sesuai. Lepas ni Imam Muslim dia mari hadis-hadis menyebutkan tentang pengecualian dalam sumpah. Sebab niat-niat sana kan orang tak tahu tu niat kita, niat barang dalam hati, mana orang tahu. Macam dia mengecualikan lah, macam daging tadi, daging ayam tu dikecualikan. Gitu. Maka sesuailah bab hak kemudian ni, bab pengecualian selepas daripada bab tadi. Selepas daripada bab tadi masuklah bab pengecualian dalam sumpah. Boleh ke tidak seseorang itu mengecualikan dalam sumpah? Kalau dia bersumpah misalnya, sumpah tak saya makan daging, dia kecuali dia kata lagu tu kecuali daging ayam. Boleh ke tidak lagu tu? Tu kalau dia sebut tu kan. Kalau dia tidak sebut, pun lagu tu juga. Kalau dia tidak sebut atas niat dia, jadi kalau dia kata saya tak saya makan daging, maksud daging tu pakai ikan. Ikan pun daging juga. Setengah-setengah orang kata daging ikan. Dia niat pakai ikan. Walaupun mengikut urufnya, kalau kata daging, mengikut bahasa biasa lah umumnya, ikan tu orang tidak panggil daging. Orang tidak panggil daging. Jadi hak sepatutnya, hak dia tak boleh makannya daging sajalah. Ikan tu tak termasuk. Tapi kalau dia niat pakai ikan, termasuk. Mengikut niat. Itu maksud mengikut niat dia tu. Mengikut niat dia, atas dia niat. Sebab ada juga walaupun tidak ramah, orang yang menggunakan untuk isi ikan tu daging juga. Daging ikan dia kata. Jadi kenapa kamu mengikut niat dia? Walaupun kalau mengikut hak umumnya orang biasa ni, dia nyesal pula. Dia kata dia tak semua makan daging. Ikan boleh ke tidak ustaz? Misalnya dia tanya. Kita boleh kata ikan boleh, tak apa. Sebab ikan itu tidak termasuk dalam daging. Awak bersumpah tak semua makan daging. Jadi kalau makan ikan tidak makna langgar sumpah tu. Kita boleh kata lagu tu.